Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan buat rakaman untuk tajuk 8, topik A, correlation and regression. Okey, so kita tengok untuk tajuk 8 ni, dia ada 2, iaitu yang pertama 8.1, kita akan berfokuskan kepada correlation, tapi untuk tajuk ni memang kita akan berbincang tentang linear. So, yang pertama correlation, yang kedua adalah regression. Dua perkara yang Madam nak terang dalam tajuk ini. Jadi dia punya course outline, kalau kita tengok kat sini, Madam akan memperkenalkan scatter diagram. Kemudian dari scatter diagram ni macam graf lah, graf titik. Kita buat graf paksi X dengan Y, kemudian kita plotkan data-data. Dan daripada data tu kita boleh describe perhubungan di antara dua pemboleh ubah daripada taburan data. Kemudian bila dah selesai taburan, kita dengan mata kasar kita boleh tengok pada scatter diagram, atau kita boleh mengira mengira dari segi keturunan dan juga dari segi perhubungannya. Kemudian kita boleh buat kesimpulan tentang kita panggil Pearson product moment correlation coefficient. Kita boleh mengira perkali korelasi dengan menggunakan di dalam nota nanti. Cuma contohnya nilai X-nya di sini, kita petakan, kita akan dapat Y di sini. Itu baru satu titik. Untuk titik seterusnya di situ, dan seterusnya kita dapat gambarkan hubungan di antara X dan juga Y. Okey. Sama juga kalau kita plotkan titik-titik yang lain di dalam data kita, kita akan dapat pelbagai titik, dan perhubungan titik-titik ini apabila kita bina satu garis lurus yang kita panggil linear tadi, okey, dia akan menggambarkan perhubungan di antara X dengan Y ialah direct relationship. Okey. Itu tujuan scatter diagram. Kemudian katakan kita dapat bentuk yang begini, okey, bentuk begini, keturunannya begitu ya. Okey, kita dah plot scatter diagram dan kita dapati keturunannya begitu. Okey, iaitu kita panggil inverse relationship. Okey, next, kalau Madam tengok bentuk begini, kita tak tahu nak buat sama ada keturunan begitu tak boleh nak buat. Jadi yang ini kita panggil no relationship. Okey, nota yang keempat. Okey, untuk nota yang keempat, daripada yang kita dapat tadi, no relationship ataupun inverse relationship, dan satu lagi tadi direct relationship, sebenarnya setiap garis lurus yang kita buat itu mempunyai keturunan dan mempunyai perkadaran di antara X dan juga Y. Dan nilai itu kita boleh kira. Macam mana kita nak kira? Kita boleh gunakan rumus. Okay? Jadi untuk nota nombor 4, dia kata the coefficient of correlation is a measure of the strength of the linear relationship between the two variables. So sama ada variable X itu perhubungannya kuat dengan variable Y.
So macam mana kita nak kira? So kita akan menggunakan the Pearson product moment coefficient of linear correlation. And then rumus diberi seperti di bawah. Pada kebiasaannya kita akan guna rumus yang biru ini dan rumus ini akan diberi semasa exam PSPM2 nanti. Ini rumus yang kita biasa guna. Okey. So kalau dia keluar perkataan Pearson ni nama orang lah, nama orang yang jumpa rumus ni. Kalau kita jumpa perkataan Pearson, sebenarnya dia nak suruh kita kira coefficient of linear correlation. Selepas ni, Medak akan sebut nombor di depan ni saja. Coefficient of correlation. Lepas ni, Medak akan sebut COC. COC ni represent kita nak cari nilai R. Okey. Kita kaji apa yang dimaksudkan dengan rumus ini. Okay? Kita akan terang pada muka surat 6. Apa yang dimaksudkan dengan yang pertama kita nak kaji nilai N. N merujuk kepada pasangan titik. Bila kita buat tadi number of pair observation, maksudnya pasangan titik kita mesti ada X dan Y. Berapa pasang yang kita ada. Kemudian bila sentuh dulu jumlah X. Kita akan guna 2 kali di situ dan juga di bawah. Kemudian jumlah Y. Kita akan guna 2 kali. Seterusnya jumlah X kuasa 2. Jumlah Y kuasa 2. Dan last jumlah XY. Nilai-nilai tersebut yang Madam buat tadi tu sebenarnya kita boleh dapat daripada sama ada direct diberi oleh soalan ataupun kita kira daripada data mentah. Lama-lama bila kita buat latihan yang dia punya maksud ni kita akan dapat. Ataupun kalau kita menggunakan rumus baru, rumus baru, kita perlu mencari dulu apakah dia SXY. Di mana ini adalah rumus kepada SXY. Benda yang sama iaitu mula-mula kita cari jumlah X, jumlah Y, nilai N pun akan diberi dalam soalan dan juga jumlah XY. Kita kira secara step by step. So kita dapat nombor 1 dulu. Kemudian kita kira pula nilai SXX. Itu adalah perkara yang kedua. Dan last kali kita kira SYY. Itu adalah perkara yang ketiga. Ketiga-tiga perkara ni kita akan masukkan ke dalam rumus secara runcit-runcit. Berbanding rumus yang panjang tadi, semua rumus kita dah rangkumkan di sini. Di sini ada SXX, di sini ada SXY kat sini, SYY pun kat sini. Semua kat sini, cuma dia kena kira secara langsam. Tapi kalau pelajar takut dia careless, Madam nasihatkan kalau yang mana yang suka buat careless tu, dia kira guna rumus yang kedua ini. Rumus nombor 6. Rumus nota nombor 6 ni lah. Kira satu persatu, dah siap, baru masukkan ke dalam rumus. Kemudian apabila pelajar dah kira nilai R tadi, sebenarnya nilai R tu memberikan sesuatu maksud. Itu, ini dia punya skala. Kalau pelajar dapat contohnya apabila dia kira nanti, jawapannya contoh. Dia dapat 0.8099. Kesimpulan yang kita boleh buat ialah jawapan kita itu perhubungan di antara X dan Y ialah strong positive relationship. Ataupun kalau nak masukkan strong linear positive relationship. Begitulah seterusnya. Dan kalau siapa yang pening tengok gambar rajah ni, dia boleh guna ringkasan yang ada pada nota nombor 9.
Kat sini contohnya tadi pelajar dapat 0.8 lebih-lebih tadi tu. So kita berada di sini. Jadi conclusion kita strong positive linear relationship. Alright. So kita stop rakaman kita di situ dahulu.